Assalamualaikum, salam sejahtera. Kapten Rais, founder Lemak Tuli. Dah pernah pergi gym, ambil macam-macam suplemen, macam-macam ubat, berpuasa sampai sebulan, tapi masih tak kurus. Kalau turun berat badan pun, tapi badan masih berlemak, masih lagi boroi. Lemak Tuli Ramadan Edition, batch yang paling laris, kini kembali untuk tahun yang ketiga. Saya personally akan ajar, akan guide, akan train A to Z, rahsia-rahsia untuk kurus dengan cepat, buang lemak, buang boroi, dan korang boleh beraya dengan bentuk badan yang baru yang lagi handsome. Anda tak perlukan sebarang ubat, sebarang produk, sebarang suplemen maupun sebarang alat tanaman. Dan insya-Allah anda boleh kurus sebelum Hari Raya tahun ini. Metod Lemak Tuli juga sangat fleksibel dari segi masa dan sangat sesuai untuk semua rakyat Malaysia, tak kira umur, tak kira jantina dan tak kira apa pekerjaan korang. Boleh buat dekat rumah dan di mana-mana saja. Program 7 hari dengan hanya RM89. Sekiranya tak ada perubahan lepas program, saya pulangkan duit anda. Hampir 10,000 orang pernah join Lemak Tuli, tak ada lagi yang gagal. Untuk bulan Ramadan ni, kita hanya ada 3 batch sahaja. Boleh klik link dekat bawah untuk daftar masa terhad, slot terhad. Jadi kalau korang nak kurus sebelum raya, boleh daftar Lemak Tuli. Jangan terlepas, jangan menyesal. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Aris TV dan masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya bedu, let's go. Come on yo. Alhamdulillah. Amin. Baru-baru ni viral ada satu video yang orang minta aku buat reaction, tapi aku tak tengok lagi lah sebab aku nak buat reaction kan. Katanya video ni dia punya caption dia melalui Instagram Perak Today, ada orang DM aku. Caption dia, tak semua orang lahir dalam keadaan yang terus senang. Bila ada seorang profesor dari UiTM Perak, kampus Seri Iskandar cakap macam ni dekat kami ex-student, kami semua masih terhina dan terkesan dari setiap kata-kata dia. Korang nilailah sendiri. Okey? So, aku tak sure sangat apa yang diperkatakan. Kalau nak ikutkan dari kefahaman aku, katanya lecturer ada cakap something yang membuatkan student-student ni terasa lah. Jadi, mungkin kalau korang tanya aku pun sebenarnya sebahagian daripada dalam dunia yang mengajar orang, pendidik juga, aku train orang, aku ajar orang berkenaan dengan fitness, nutrition, nak kurus dan sebagainya. So bolehlah juga relate dengan life aku sendirilah. Okay, so sebelum kita teruskan dengan video, jangan lupa untuk tekan butang subscribe. InsyaAllah aku akan terus menunaikan segala hajat-hajat korang. Tengok sekarang ni banyak orang request aku buat reaction yang kadang-kadang tak ada kemengena dengan aku pun. Orang minta aku buat reaction. Selalu orang minta aku buat reaction pasal tentera. Tapi tak apalah, aku buat reaction. Mungkin korang perlukan something daripada sudut pandangan aku. Okay, so jangan lupa untuk tekan butang subscribe. So jom kita tengok apa yang video ni. Video ni 1 minit 44 saat saja, pendek. So kita tengoklah apa yang diperkatakan. 3, 2, 1, go. Cakap dengan Tunggul. Berapa jawapannya? Negatif? 0.77. Kau pakai apa? Kau pakai phone Ya Prof. Mana kau punya komputer? Saya tak ada komputer Prof. Engkau tinggal kat mana? Seremban. Kau tinggal kat Seremban. Bapak engkau kerja apa? Tak kerja Prof. Mak engkau kerja apa? Dah tak ada Prof. Mak engkau dah tak ada. Bapak engkau tak ada kerja. Ya Prof. Kau tak ada adik-beradik? Ada Prof. Kau cakap dengan kakak engkau, kalau dia ada gelang emas, pergi jual kat gelang emas, pergi beli komputer. Aku cakap dengan kamu, kalau kau ada kakak ada gelang emas, pergi jualkan gelang emas, beli komputer. Patut tu kau tak boleh belajar dengan baik disebabkan kerana kau tidak ada komputer. Lepas ni aku akan ajar kau Excel. Pasal itu kau akan menjadi dropout student. Okay. Semester 5 kau tak ada komputer. Aku sanggup, aku tak ada pakaian. Aku ada 5 lai je pakaian. The most important, the computer is very very important for you. Hanya 800 saja beli komputer. Apa masalah kau? Pasal itu aku tak boleh duduk orang dengan B40 ya. Dia lebih memikirkan pasal lain daripada pelajaran. Okey kelas, kau tutup kamera kau tu. Aku tak nak tengok lagi dah. Okey kelas.
Oh. Hui. Alright. Aku terkesima sikit. Okay. Sebenarnya bila dapat DM daripada orang yang request ni, aku macam tak berapa nak percayalah. Kononnya katanya pensyarah ada mengeluarkan kata-kata yang kononnya menghina dan sebagainya lah. Tapi bila tengok ni, kejap aku cuba absorb sikit apa yang dia nak cakap ni, okey? Ni ulasan akulah. Kalau korang nak terima, terima. Tak nak terima, tak ada masalah. Dari segi intonasi dia sebagai seorang pensyarah, okey? Bagi aku tak ada masalah pun. Sebab kadang-kadang cikgu ke pensyarah ke macam aku sendiri, kadang-kadang kalau berhadapan dengan student, anak murid yang ada masalah lah. Kalau dalam video ni anak murid tu dia tak degil pun. Okey, tapi kalau macam anak murid yang macam mengelat, bagi alasan dan sebagainya, memang kadang-kadang aku ada marah jugalah. Tapi bukanlah marah yang nak marah, tapi marah aku tu lebih kepada bersifat aku tegas. Tapi aduh, dia dah hina, babe. Okey, pensyarah ni dah hina ni. Mungkin korang berpandangan lain daripada aku, tapi pada akulah, bila dia sebut aku malas nak deal dengan golongan B40, aku pula yang terasa. Sebab aku pun lebih kurang B40 jugalah. Kan? Tapi bila dia tanya and then student tu bagi tahu, okey, mak beliau dah tak ada lagi dekat dunia, so kita sedekahkan sama-sama Al-Fatihah untuk arwah mak beliau. Bapa dia tak kerja, okey, dan dia tak berkemampuan untuk membeli laptop, dan juga dia online pakai phone. Dia tanya ada adik-beradik ke tak, and then dia cakap kalau ada kakak pakai gelang emas, pergi jual, beli laptop. Mostly lah, sedikit lah apa yang dia cakap tu kan, kena pentingkan ilmu dan sebagainya. Aku sanggup tak beli baju baru sebab nak beli laptop. Benda tu ada betulnya jugalah. Sebagai seorang pendidik, sebagai seorang lecturer, aku tak cakap pasal cikgu, this is a very high standard punya pendidik lah, profesor. Bila dia cakap benda-benda yang luar daripada konteks pembelajaran, dia nak menyentuh kehidupan seseorang tu yang mungkin dia tak pernah merasa. Mungkin Prof tu obviously bukan golongan B40 lah, dia golongan yang M40 ke Z40 lah. So bila tindakan dia seolah-olah macam merendah-rendahkan, aku dah tak apa, tolong tutup kamera, aku tak nak tengok dah. Okey, ni yang aku malas nak cakap dengan golongan B40 sebab dia pentingkan benda lain. Memanglah Prof, sorry Prof, saya memang hormat sangat-sangat golongan pendidik ni. Tapi kalau aku tak boleh absorb lah benda ni. Serius aku cannot brain lah macam mana seorang pensyarah. Sebab di kalangan keluarga aku pun ada pensyarah juga, timbalan dekan lagi dekat UTM Johor tu. Kau boleh tanya siapa timbalan dekan dekat situ. Beliau sangat humble tau. Dia doktor, Profesor Madya Doktor. Dia sangat-sangatlah humble, babe. Okey, bukan setakat humble dari segi attitude, tapi juga dari segi kehidupan dia. Okey, semua orang tahu kalau Profesor Madya Doktor, pejadah semua ni, memang gaji memang puluh-puluh ribu lah, ataupun belas-belas ribu lah, wallahualam lah, aku pun tak tahu sangat. Tapi dari segi kehidupan dia sangat humble. Dan kita boleh tengok kalau pensyarah tu bagus, okey, student akan senang dengan dia. Student akan senang dengan dia. Macam aku sendiri memang pernah belajar lah dekat UTM. Pensyarah aku semua okey, alhamdulillah. Tak ada langsung nak menyentuh berkenaan dengan benda yang di luar konteks pembelajaran. Dia tak pernah sentuh isu hidup, isu kau mampu ke tak mampu ke. Okey? Dan juga di saat-saat pandemik ni, sebagai seorang pensyarah, kena ada sifat peri kemanusiaan lah. Tak kisahlah pensyarah ke, cikgu ke, kau Z40 ke, M40 ke. Sebab in the end nanti semua masuk kubur juga. Dia tak ada dalam kubur nanti bila ada timbangan ke, okey, bila hari pembalasan nanti dia tak ada profesor asing sebelah, lecturer asing sebelah, B40 asing sebelah, tak ada. Kita diadili sama je nanti dekat akhirat. Aku tak expect langsung keluar daripada seorang pensyarah sebab aku sendiri berhadapan dengan pensyarah. Aku pernah ada pensyarah, keluarga aku pun ada yang pensyarah, dan aku sendiri bukanlah pensyarah tapi aku tenaga pengajar lah.
Dan walaupun aku marah, tapi tak pernah langsung aku berniat nak menghina, nak merendah-rendahkan. So, bagi aku, tak patutlah. Tak patut. Benda ni memang tak patut lah. Kalau nak kata, nak bezakan aku dengan pensyarah tu, obviously lah, pensyarah tu lagi hebat daripada aku, lagi pandai. Jadi siapalah aku nak menegur, siapalah aku nak sound ke, benda ke. Tapi cuma itulah, harap-harap pihak-pihak yang bertanggungjawab boleh look into this issue lah. Okay? Aku tak layak nak menghukum orang, tapi maybe boleh perhalusi sikit lah isu ni, sebab isu ni dah viral. Dan bila aku dengar intonasi pelajar tu, bila dia jawab apa yang prof tu tanya soalan, dia tak kurang ajar pun. Dia masih bahasakan prof. And then bila prof tu mengeluarkan kata-kata yang sedemikian rupa, dia tak melawan pun. Dia jawab dengan suara yang, bagi aku suara yang dia humble lah, suara yang dia sedar diri dia siapalah. So apa yang aku boleh cakap, kita sama-sama ambil pelajaran. Semoga kita semua diberikan hidayah. Kepada prof itu, kita semua manusia ada khilaf lah. Mungkin boleh cek balik kot apa yang telah diperkatakan. Mungkin dalam keadaan tak sedar, mungkin tengah marah dan sebagainya. Sebab kadang-kadang ada je yang keluar daripada mulut kita ni berdasarkan rasa, berdasarkan nafsu, berdasarkan amarah. Mungkin tension, pembelajaran online. Tapi at least pelajar tu ada effort lah, dia pakai phone walaupun dia tak ada laptop. Kena hargai jugalah walaupun dia B40 kan. Mungkin lah, ini aku husnuzon lagi ni. Mungkin this is the first time ke beliau mengeluarkan kata-kata macam tu ke, kan? Mungkin dia dah pernah buat 1000 kebaikan. Okay? Lah akhir zaman kan. So itulah dia. Korang boleh share reaction aku. Sekiranya korang ada sebarang komen, boleh komen dekat bawah. Dan boleh tekan butang like, butang subscribe dan butang loceng untuk notification video-video daripada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. Aku rasa down. Aku rasa tak sangka lah seorang pensyarah boleh keluar macam ni. Dan aku letak diri aku dekat tempat pelajar tu lah, di mana macam aku sendiri, bapak aku dah tak ada kan. So pelajar tu, mak dia dah tak ada, bapak dia tak bekerja. Kita tak tahu pun sebab apa bapak dia tak bekerja. Mungkin ada kekurangan ke, mungkin bapak dia sakit ke, kita tak tahu. Jadi tak boleh lah kita suka-suka hati nak judge orang. Ataupun why not tolong kan pensyarah kan, gaji banyak kan. Kalau kata laptop tu 800 je, why not? Okay, tolong belikan dia laptop ke. Okay, dan dia tak mampu, nak buat macam mana? Kita nak pelajar tu pandai. So selain daripada bagi ilmu, kalau ada kekurangan, why not kita tolong? Sebab dia mampulah. Kalau dia tak mampu, tak apalah kalau tak boleh tolong dari segi kewangan. Tapi kalau mampu, dia tunjuk gelang mas apa semua kan. Dia cakap dia malas bercakap dengan B40. So obviously dia bukan B40, dia mungkin M40 ataupun Z40. Z kot. Jadi tolonglah kan. Kalau tak boleh tolong seorang-seorang pun, mungkin boleh buat satu dana, kumpulkan lecturer-lecturer yang kaya-kaya ni, keluarkan sedikit, maybe seorang 100, seorang 50. Okey, cukup je, bla 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 bla, berapa, 16 orang dah boleh beli satu laptop. Kalau dia boleh jumpa laptop 800 lah, aku nak tahu mana jual laptop 800 ni. Okay. Alright, itu sajalah. Okay, kita baiki diri kita, dekatkan diri dengan Allah, dan kita hormat semua orang lah. Tak kisahlah siapa kita, tak kisahlah siapa yang orang yang kita berhadapan tu, dia lagi besar ke, dia Z40 ke, dia B40 ke. Okay, aku respect Jeb Sepatu lah. Perbaru ni aku tengok dia punya interview dengan Gegar kan, dengan apa, DJ Nas tu kan. Dia cakap dia letakkan hormat tu sama je dekat semua orang. Tak kisahlah orang tu besar ke, orang tu kecil ke. Okay, tapi dia letak hormat tu sama, means dia akan hormat sehormat-hormatnya lah. Dia tak adalah kalau orang tu tinggi sikit dia hormat lebih, orang tu kurang dia hormat pun kurang. Tak ada, dia letakkan hormat tu tinggi kepada semua orang. Okay, supaya kita semua diberikan hidayah. Kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye-bye. See ya.